bapa Rabi'atul Adawiyah ni, sallallahu alaihi Muhammad, waktu kelahiran Rabi'atul Adawiyah, sallallahu alaihi Muhammad, waktu tu musim sejuk, tak ada apa di rumah ni, tak ada apa, sampai ke tahap setitik minyak nak menyalakan pelita pun tak ada. Dia duduk sehati, kesian kat anak ni, sejuk, selimut tak ada apa, tak ada. Rabi'ah ni anak keempat lah. Rabi'ah al-ula, al-thaniyah, al-thalithah, al-rabi'ah, 4, anak keempat. Sallallahu alaihi wasallam. Betul? Sallallahu alaihi Muhammad mengadu macam tu, mengadu ke Allah, ya Allah tolong, ya Allah, ya Allah. Malam tu mimpi jumpa Nabi. Esok pi jumpa ni governor Basrah ni, Iraq. Bagi tahu kat dia, minta 400 dinar daripada dia. Pasal apa? Kafarah. Kafarah pasal apa? Biasa setiap hari selawat 100 kali. Hari Jumaat selawat 400 kali. Tapi Jumaat yang lepas dia terlupa nak selawat 400 kali. Minta kat dia 400 dirham ke 400 dinar, 400 dirham. Dia pun pergi jumpa dengan governor, bagi tahu Nabi SAW suruh minta. Habis dia bagi, ambil 2000 dirham ni bagi dekat semua orang miskin, nampak ada dirham ambil kat dia. Pasal Nabi SAW suruh dia pergi jumpa, mengadu. Ada orang bila dia susah hati, dia cari Nabi SAW. Dekatnya hubungan dia dengan Nabi SAW, sampai yang dia cari ialah Nabi SAW. Sama macam yang kisah berlaku kepada Sufyan Ats-Tsauri. Tawa tengok ada seorang budak, anak muda tu duk selawat. Dia tanya, tak ada zikir lain ke awak? Tak zikir lain, duk selawat saja. Dia kata waktu ayah dia meninggal, wajah ayah dia jadi hitam wajah. Kemudian dia takut, dia kata pasal apa pun jadi kat ayah dia, sampai dia terlena. Dia lena di sisi ayah dia tu. Dalam mimpi dia tu ada seorang lelaki mai, wajah putih, cantik, tampan, baju putih. Pi pegang-pegang kepala ayah, selak-selak muka tu, muka jadi putih jernih. Dia pun pi, waktu dia nak pi, dia pegang, tanya, kamu ni siapa? Aku Muhammad. Muhammad siapa? Dia tanya. Muhammad Nabi pun dia tak kenal. Dia kata Rasulullah SAW. Dia kata, ayah kamu, apa yang berlaku pada ayah saya ni? Ayah kamu dia buat benda yang Allah murka, tetapi dia ada satu benda yang dia rajin buat, dia rajin selawat. Dan pada waktu dia tengah nazak, dia minta tolong aku, dan aku datang tolong berkat daripada selawat dia. Ada orang dia hubungan dia dengan Nabi sangat kuat, maka apa-apa saja dia akan cari Nabi. Nabi SAW mai dalam bentuk mimpi. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, kita mimpi Nabi macam mana? Macam-macam mimpi, macam-macam passion mimpi jumpa Nabi. Ada mimpi jumpa Nabi, menghadap Nabi, tengok wajah Nabi, pegang tangan Nabi. Ada yang mimpi duduk dalam majlis Nabi. Ada yang mimpi Nabi duduk dalam khemah, dia duduk di luar khemah. Macam-macam. Ada yang bermimpi Nabi tak serupa macam yang dia duduk baca tentang Nabi SAW. Ada orang buat pemain-pemain, saya tengok, jangan buat pemain macam tu. Dia kata jumpa seorang lelaki dalam mimpi, rambutnya putih, janggutnya putih. Lalu dia kata, aku Rasulullah. Dia kata, itu bukan Rasulullah, itu drunken master. Jangan buat main-main macam tu. Sebab menurut Syekh Fahmi Zamzam, dia menyebutkan bahawa tidak mustahil kita bermimpi melihat Nabi dalam keadaan rupa yang lain, mengikut cerminan hati, mata hati kita, mengikut sebab mimpi bukan tengok pakai mata ni. Bila kita mimpi, kita bukan tengok pakai mata ni. Ni makcik-makcik pakai spek macam saya ni, tidur mimpi malam-malam pakai spek kan? Terus malam mimpi apa? Tu nampak macam tak apa nak nampak tu pasal apa? Terlupa pakai spek malam tidur dia kata. Tak, kita nampak cerah elok sebab dalam mimpi bukan tengok pakai mata ni, tengok pakai mata hati. Dia kata kadang-kadang kalau orang yang tengok sesuatu nampaknya gelap, orang tengok nampak cerah, dia tengok nampak gelap. Pasal apa? Spek hitam. Betul tak?
Kita pakai spek putih, nampak putih lah. Dia pakai spek hitam, nampak gelap lah. Rupa-rupanya hati dia pakai spek hitam, sebab tu dia nampak gelap. Hati dia kotor, hati dia kotor, dia tak mampu untuk melihat Nabi, cara Nabi SAW. Dia akan nampak dengan kekotoran-kekotoran yang ada dalam hati dia. Faham tak? Sebab tu dia nampak macam ni, dia nampak macam tu, dia nampak tak serupa. Pasal apa? Bukan sebab Nabi tak serupa, tapi sebab hatinya kotor. Tapi itu pun Allah bagi dekat dia kemuliaan, dia mimpi jumpa Nabi SAW. Dan biasanya kalau nak tahu mimpi benar ni tuan-tuan akan ingat. Dia boleh ingat. Kalau mimpi yang merepek, mimpi ni ada 3 jenis. Satu, mimpi mainan nafsu, mainan perasaan. Apa yang kita duk fikir banyak, baru bayar deposit kereta, booking kereta, malam tu mimpi kereta lah, tukar sport rim, buat tukar number plate, tinta kereta, apa semua bagai, macam tu lah kan. Orang pergi tunang, Tina pergi Minang nak darah orang, malam tu mimpi apa? Nikah siap dah lah. Kan, macam tu lah. Apa yang dia fikir banyak, itu dia mimpi. Yang kedua, mimpi gangguan syaitan. Mimpi gangguan syaitan, syaitan kacau dia mimpi. Dua mimpi yang pertama tadi ni, mimpi dia panggil apa, syaitan, mimpi nafsu ni, dia biasa dia tak akan ingat, dia susah nak ingat. Dia tak apa-apa ingat. Dia bangkit, mimpi apa tu? Mimpi tak tahu tak jalan cerita dia, tak tahu. Adalah singgah tak mana tapi tak ingat lah macam tu. Itu biasa mimpi yang tak ada makna apa, mainan tidur dia panggil. Tapi kalau mimpi yang benar, Nabi SAW sebut, ulama sebut dalam hidup kita kena ada mimpi yang benar. Mimpi yang benar, mimpi yang bagi tahu kat kita duk on the right track lah, kita dah betul dah jalan kita ni. Kena ada mimpi ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, kalau tuan-tuan mimpi benar ni, biasa tuan-tuan akan ingat jalan cerita ni. Tahu, boleh bayang, boleh nampak, boleh ingat. Itu menunjukkan bahawa mimpi itu mimpi benar. Dan sallallahu alaihi Muhammad, dan mimpi, bila mimpi jangan cerita ke orang, kecuali orang itu memang arif bab-bab mimpi, ataupun orang-orang tu orang-orang yang soleh. Sebab mimpi biasanya dia tak serupa dengan apa yang kita nampak, maknanya berbeza. Macam satu kisah yang dia mimpi tengok ada seorang telanjang, tawaf telanjang. Duk tawaf, duk telanjang. Dan bila tawaf telanjang ni mesti pelik-pelik. Dia pergi jumpa tok guru dia. Dia kata, "Syekh, saya mimpi ada seorang tu minta tawaf telanjang. Apa maksud dia?" Tok guru dia jawab apa? "Orang tu ikhlas dalam ibadat." Sikit menyalin ke? Kalau kita tafsir sendiri, apalah teruk sangat orang tu telawar ni misi penghinaan lah, apalah nak hina kan. Tak, dia kata dia orang ikhlas dalam ibadat. Tok guru tahu tak siapa orang tu? Tak tahu. Tok guru lah orang dia. Saya mimpi tu. Tuan-tuan mimpi tuan-tuan mati dikafankan dan dijulang, dibawa, diusung. Tuan-tuan pergi cerita ke orang, pergi tulis dalam Facebook, semalam mimpi mati, dikafankan, dia diusung. Habis pekat-pekat komen dia kata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Mudah-mudahan Allah menempatkan di tempat yang baik. Mudah Allah ampunkan dosa dia. Siap-siap ada wasiat nak bagi ke apa semua. Kita dengar perkataan tu apa penyebab apa? Penyebab kita lagi down. Kita hilang semangat. Akhirnya sakit mati sungguh. Padahal saya baca tentang maksud daripada mimpi orang yang mati di kafan dan dijulang, dengan maksud dia akan diangkat darjat daripada kalangan manusia. Maksudnya ada kenaikan pangkat ke, ada kedudukan dia tinggi ke manusia. Rupanya lagu tu. Sebab tu jangan duk cerita mimpi ke orang. Termasuk jangan cerita ke orang mimpi jumpa Nabi SAW. Dia mimpi jumpa Nabi, dia tulis update Facebook dia, "Alhamdulillah, semalam dapat mimpi jumpa Nabi." Apa yang akan berlaku? Dia akan mengundang fitnah untuk diri dia. Orang akan kata, "Menipu ni. Ibadat tak terang mana pun mimpi jumpa Nabi. Jumpa siapa lah, macam-macam orang kata kat dia." Maka kalau dia nak cerita juga, nak rujuk juga, pergi cari orang soleh atau orang yang mampu untuk tafsir mimpi. Pergi jumpa tok guru pandai. InsyaAllah, itu adab dia. Dan Nabi SAW sebut, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Fa inna syaitan la tamathalu bi."
Siapa yang mimpi berjumpa, siapa yang dalam mimpinya, siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka sungguhnya dia melihatku. Sungguhnya syaitan tidak akan mampu untuk menyerupaiku. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Ibnu Majah